أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita rafakkan syukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita dapat berhimpun dalam masjid Sayyidina Abu Bakar Hitam ini dan bersama kita live Pusat Islam. Mudah-mudahan kebersamaan tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah dalam majlis ilmu ini akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinilai sebagai satu amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kuliah tafsir Al-Quran yang mana sebelum ini kita dah bicarakan sampai ayat ke-39 daripada surah Al-Baqarah. Betul tak Ustaz? 39. 39. Pasal yang menyebut tentang sejarah manusia ini, iaitu dengan diciptakan Nabi Adam AS dan fitnah-fitnah yang berlaku apabila baginda telah digoda oleh iblis di syurga, yang mana menyebabkan baginda telah melakukan kesilapan memakan buah larangan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Allah Taala menempatkan Nabi Adam AS dan Hawa ke dalam dunia ini, dan memang ia merupakan satu asbab, dan Allah SWT telah berjanji bahawasanya manusia ini dan jin akan sentiasa bermusuhan antara satu sama yang lain. Sebagaimana adanya kebenaran, pasti adanya kebatilan, dan Allah Ta'ala menjadikan dunia ini sebagai tempat ujian bagi manusia dan jin, dan Allah Ta'ala akan membangkitkan semula kita semua ni dan jin ini di akhirat kelak. Allah sebut allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan kamu, kematian dan kehidupan, untuk menguji siapa di kalangan kamu yang terbaik amalannya. Siapa yang beriman, maka bahagialah tempatnya di syurga. Siapa yang kufur, maka dia akan diazab di dalam api neraka. Dan Allah Ta'ala telah memberi peringatan dan memberikan ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberi ilham jalan fujur dan jalan taqwa. Allah memberikan jalan ini, jalan taqwa, ini jalan kebinasaan. Diberikan kita petunjuk, diberikan
dengan diberikan perutusan para nabi secara batali arus. Ya, barang siapa yang dapat petunjuk Rasul daripada Rasul dan mengikuti, bahagialah dia. Siapa yang mengingkarinya, maka azab Allah Ta'ala sangat pedih. Barang siapa yang tak sampai petunjuk Rasul padanya, walaupun dia kafir, Allah Ta'ala tidak akan azab. Berdasarkan firman Allah SWT, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab satu kaum sehingga sampai padanya Rasul dan peringatan. Habis pasal 3 ayat sampai ayat 39, kita masuk ayat ke-40. Ayat ini berbeza konteksnya. Allah Ta'ala berbicara dengan bangsa Bani Israel. Ya, Bani Israel ni siapa? Bani maksudnya anak cucu. Israel maksudnya gelaran kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Dan sebenarnya dia kata bangsa Yahudi lah, kepada Bani Israel ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 40 hingga 41. Maksudnya, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku. Nescaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepadaku lah kamu harus takut, yakni tunduk. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan. Janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang murah, dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Sadaqallahul Azim. Ayat 40 hingga 41. Kata Ibn Katsir rahimahullah, melalui firman Allah, ayat Allah SWT ini, Allah memerintahkan Bani Israel untuk masuk agama Islam dan mengikuti Nabi Muhammad SAW, serta memanggil mereka dengan menyebut nama bapa mereka, yaitu Israel, Nabi Yaqub alaihissalam. Maksudnya, pengertiannya, hai anak-anak hamba yang soleh, yang taat kepada Allah. Ya? Maksud Israel tu, dia bahasa Ibrani yang membawa maksud, kalau dalam bahasa Arab ni, Abdullah, hamba Allah yang taat, hamba Allah yang soleh. Jadi Allah memanggil bangsa yang dipanggil bangsa yang paling keras dan degil ini dengan memanggil panggilan yang mulia, iaitu bapa dia, moyang dia, iaitu panggilan yang mulia. Ya, samalah macam kalau kita nak tegur orang yang sering melakukan keburukan, fasik, kita panggil, "Hei, datuk kamu orang mulia, moyang kamu orang mulia, hei keturunan orang yang mulia." Nak menunjukkan bahawasanya kita nak memujuk mereka supaya mereka ni kembali mengikut ajaran nenek moyang mereka, yang mana moyang mereka seorang yang mulia, datuk mereka orang yang mulia. Ini ayat memujuk. Allah Ta'ala memujuk Bani Israel ni, nak mengingatkan mereka, walaupun kamu berperangai buruk, datuk kamu orang mulia, hei anak cucu orang yang mulia, supaya hatinya menjadi lembut, menjadi dia teringatkan, oh, aku
suku keturunan mulia. Contohnya ada orang, kamu ingat tak datuk kamu ni imam tau, imam kampung. Datuk kamu ni orang yang mulia, jadi dia segan tak buat dosa. Aku ni keturunan orang baik, tak bagus aku ni. Aku ni anak imam. Macam tu lah sebenarnya Allah Ta'ala memanggil Bani Israel ni dengan gelaran Israel. Wahai anak cucu Israel. Maksud Israel adalah hamba Allah yang taat, saleh. Itu gelaran kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Betul, kalau kita kecam Israel tu maksud kita kecam negara haram Israel tu. Bukan maksudnya ada orang kata tak boleh kita kecam Israel. Israel nama Nabi Ya'qub. Dalam kaedah fiqh ada sebut al-umur bi maqasidiha. Setiap benda yang kita cakap menurut niat kita. Kalau niat kita kata orang Yahudi Bani Israel tu yang tubuhkan negara haram Israel tu, kena beritulah kita tidak berniat untuk menghina Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi tak ada tak kena dosa tu. Jadi kita kata la Yahudi la'natullah, Zionis Israel, Zionis Israel, dosa tu cakap Zionis Israel, rejim Israel. Rejim ni perkataan bahasa Arab, rejim terkutuk. Rejim yang kita maksudkan adalah Yahudi yang ganas, yang sentiasa melakukan kezaliman, itu maksudnya. Jadi al-umur bi maqasidiha. Setiap benda yang kita cakap menurut niat kita lah. Kita tidak berniat untuk mencela Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi kena belajar kaedah fiqh, kena tahu. Kita tak boleh sembrono cakap, tak boleh kita kecam Israel. Israel itu nama Nabi Ya'qub. Nampak macam memang betul, tapi dia tak nampak. Tak ada orang yang nak mencela Nabi Ya'qub. Yang kita cela sekarang ni, yang kita kecam adalah Zionis Israel. Jadi Israel ni, Bani Israel ni, mereka ni keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Mereka semua daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dipanggil sebagai Abul Anbiya, bapa para Nabi. Kalau bapa manusia dipanggil Abul Bashar, Nabi Adam alaihissalam. Kalau bapa para Nabi, orang Arab akan panggil, kalau satu orang yang menghimpunkan banyak orang yang mereka kepada Abu, tu banyak keturunan para Nabi dan Rasul ini lahir daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Berdasarkan doa Nabi Ibrahim juga. Nabi Ibrahim doa, ya Allah jadikanlah zuriat aku ni pemimpin semua. Memang Allah Ta'ala mustajabkan doa Nabi Ibrahim. Allah kurniakan banyak daripada zuriat keturunan Nabi Ibrahim ni semuanya memimpin manusia, iaitu daripada para Nabi dan Rasul. Iaitu melalui dua jalur. Pertama, daripada isterinya Sarah, isteri yang pertamanya Sarah, maka mendapat zuriat yang bernama Ishaq. Dilantik sebagai Nabi dan Rasul, Nabi Ishaq alaihissalam. Daripada isteri keduanya Hajar, dapat zuriat putera yang juga seorang Nabi, iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Zuriat daripada Ishaq ini, maka daripada Ishaq ini anaknya adalah Nabi Ya'qub alaihissalam. So, Nabi Ya'qub itulah dipanggil sebagai Bani Israel, anak cucu Israel. Nabi Ya'qub itulah dipanggil Israel. Kerana Nabi Ya'qub, kalau kita tengok kisah dalam Quran, mempunyai ramai anak, iaitu 12 orang anak daripada dua isteri kan. Dan salah seorang adalah seorang Nabi dan Rasul, iaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Ini semua anak beranak Nabi ni, daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub, Nabi Yusuf. Banyak keturunan. Anak saudara Nabi Ibrahim ada lagi seorang, Nabi Lut alaihissalam. So Nabi Lut pun sezaman dengan Nabi Ibrahim, tapi dia diutuskan kepada kaum yang lain. Kalau kita baca Qasasul Anbiya, dalam Ibn Kathir rahimahullah menyebut
Nabi Lut telah diutuskan lebih kurang sezaman dengan Nabi Ibrahim, tapi pada kaum yang lain. Ya, dia anak saudara. Pak saudara dia Nabi Ibrahim, dia Nabi Lut. Ya. Daripada Nabi Ismail tu tak ada para Nabi, sehinggalah Nabi terakhir Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu sejarah para Nabi dan Rasul. Sebenarnya Nabi disebut oleh para ulama, kata jumlah Nabi ini ramai, 124,000 jumlah. Maka manakala para Rasul jumlahnya 300 lebih, 313. Tetapi yang disebut dalam Quran yang wajib kita imani adalah 25 Rasul. 25 Rasul itu disebutlah, kan? Sampai Nabi Muhammad SAW. Antara kaum yang teramai juga, kaum yang ramai, yang kedua teramai, seperti mana yang diriwayatkan dari hadis Nabi SAW. Nabi melihat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi ditunjukkan segerombolan umat yang besar, dan bersamanya seorang Nabi. Dikabarkan ini adalah umat Nabi Musa alaihissalam. Nabi ingatkan itu umat dia, tapi umat Nabi Musa ramai, Bani Israel ramai. Dan Nabi ditunjukkan lagi satu kumpulan yang lebih ramai. Kata Jibril, inilah umat. Ini umat Nabi Muhammad SAW lebih ramai pada Bani Israel. Adanya Nabi diperlihatkan seorang Nabi yang datang mengikut dia beberapa orang, dia panggil Ruhaitun. Adanya Ruhaitun maksudnya jumlah yang tidak lebih daripada 10. Lebih kurang 10 dia punya followers dia. Dakwah bertahun-tahun tapi yang ikut kurang daripada 10. Ada Nabi lihat peristiwa Isra dan Mi'raj, seorang Nabi yang ikut dia hanya 3 orang, ada yang 2 orang. Nabi kata, "Wan Nabi laisa ma'ahu ahad." Ada Nabi yang datang tak ada satu orang pun ikut dia. Tapi Allah tak hukum para Nabi ini dengan KPI berapa ramai followers. Kalau mereka telah menyampaikan risalah dakwah, mereka telah menyampaikan amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terhukum adalah kaumnya. Kaumnya akan dihukum. Ya. Jadi sebab hidayah adalah milik Allah. Nabi dan Rasul ni tukang tunjuk, ini jalan betul, ini jalan yang salah. Siapa yang masukkan hidayah dalam hati? Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kita yang memilih untuk mengikut hidayah. Ramai orang yang tahu benda betul, benda salah, tapi kita yang memilih untuk buat amal soleh. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala akan hukum manusia itu menurut pilihan dia, bukan kepada kegagalan para Nabi. Tak, Nabi tidak gagal, para Rasul tidak gagal. Kadang-kadang mereka melakukan kesilapan sedikit-sedikit itu biasa. Allah Ta'ala akan tegur secara direct. Itu dipanggil ma'asum, para Nabi dan Rasul. Dan disebutkan juga umat yang teramai masuk syurga disebut di dalam hadis adalah umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga dikatakan separuh daripada bilangan penghuni syurga adalah umat Nabi Muhammad SAW. Sebab itu kita doa mudah-mudahan kita yang termasuk dalam kalangan umat di kalangan ahli syurga, yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Umat Nabi Muhammad ni yang paling ramai dan Nabi sebut umat aku ni adalah umat yang terakhir diutuskan, tetapi yang paling awal diadili di akhirat. Nanti dihimpunkan di mahsyar, yaumul hisab, hari perhitungan. Giliran umat yang pertama sekali diadili adalah kita. Walaupun kita terakhir diutuskan, kita kaum akhir zaman, tapi kita yang paling awal diadili. So, umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh ni dulu, kita dulu. Sebab apa? Ada ayat Quran yang sebut, kami jadikan
waja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Kami jadikan kamu ni umat yang pertengahan, umat yang duduk tengah-tengah, yang menjadi saksi kepada kaum-kaum yang lain. Macam mana kaum nak jadi saksi? Jadi dia lah kena adil dulu. Bila dia kena adili, akan beriman, akan duduk tepi dan menjadi saksi kaum-kaum yang selepasnya akan diadili. Itulah umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ni mudah-mudahan Allah Ta'ala masuk kita di kalangan orang-orang yang selamat di akhirat, ada peluang orang menjadi saksi kepada kaum-kaum yang datang yang datang dahulu daripada kita lah. Bila Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh dia berdusta. Dia kata kami mengikut Nabi Nuh AS. Lalu Allah Ta'ala akan tanya, "Hai umat Muhammad, apakah mereka mengikut Nabi mereka?" Kita akan jawab, tidak. Sebab apa? Kita baca Quran, ramai yang tak ikut Nabi Nuh AS. Jadi umat Nabi Muhammad SAW ni diberi kedudukan yang istimewa, akan menjadi saksi terhadap perbuatan-perbuatan kaum-kaum terdahulu. Jadi Bani Israel antara umat yang kedua teramai di akhirat. Bani Israel berapa banyak para Nabi dan Rasul. Para Nabi dan Rasul yang diutuskan beratus-ratus sebenarnya. Para Nabi lah, kalau Rasul kita boleh kira. Banyak Rasul daripada Bani Israel. Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Ilyas, Nabi Harun, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Itu semua daripada Bani Israel. Turun-temurun daripada Nabi Yaqub pun, Nabi Yusuf sampai Nabi Isa AS. Itu semua Nabi-Nabi daripada Bani Israel. Bahkan kata Imam Suyuti, beratus, kalau jumlah Nabi beratus Bani Israel. Mereka merasakan kebanggaan mereka ni lagi ramai para Nabi dan Rasul. Sedangkan secara kesirat ni kalau kita lihat, kenapa Allah Ta'ala utuskan banyak Nabi ke satu kaum? Menunjukkan kedegilannya yang teramat-amat. Jadi itulah kena Nabi banyak. Sampai ada satu generasi tu Nabi banyak, sampai 3-4. Ada sampai berpuluh-puluh Nabi, satu batch berpuluh-puluh Nabi. Kata Imam Suyuti, Bani Israel telah membunuh 300 para Nabi di kalangan mereka. Punya jahat yang degil di Bani Israel ni. Jadi Allah Ta'ala dia seru Bani Israel ni. Kisah Bani Israel ni yang paling banyak dalam Quran, dan yang paling banyak cerita Bani Israel ni di dalam surah Al-Baqarah. Sebab itu dia nama Al-Baqarah, namanya lembu betina. Dia ada satu peristiwa yang berlaku di tengah-tengah Bani Israel ni, kisah lembu betina. Nanti kita akan sampai pada ayat ke-60 lebih, kita akan faham kemuncak cerita apa sejarah lembu betina kalangan Bani Israel. Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai anak cucuku yang soleh, yang taat, Bani Israel, kenangkanlah nikmat. Ingatkanlah nikmat yang telah aku anugerahkan kepadamu. Ya, Allah suruh kenang nikmat. Nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Bani Israel ni terlalu banyak. Sampai kata ulama mufassirin, ada nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada mereka tidak Allah Ta'ala berikan kepada kaum-kaum yang lain, bahkan hatta kaum akhir zaman iaitu kita. Umat Nabi Muhammad SAW pun tak dapat nikmat. Antaranya nikmat apa? Nikmat apa yang Allah Ta'ala berikan kepada Bani Israel, Allah tak berikan kepada kaum-kaum yang lain. Ma'idatun minas sama. Allah Ta'ala pernah berikan makanan yang turun dari langit. Bukan sekali dia bagi makan, bukan sekali hidangan 40 tahun. Ingat tak ketika mana Allah Ta'ala menyuruh Bani Israel pergi berjihad di Palestin? Mereka enggan berjihad. Mereka tak mau berjihad. Nabi Musa pergi berjihad. Mereka kata,
izhab anta wa rabbuka faqatila. Surah Al-Ma'idah sebut, hei Musa, pergilah kamu berjihad. Pergilah kamu dan saudara kamu Harun berjihad di Palestin, dan bersama dengan Tuhan kamu pergilah berjihad. Sedangkan kami nak tunggu dekat sini saja, kerana kat tempat tu di Palestin ni, di bumi Kanaan tu, ramai orang-orang yang gagah perkasa, badan sadu-sadu. Mereka ni ada sebab pengecut Bani Israel nak masuk berjihad. Itu asalnya tanah Palestin tu sebenarnya Allah nak wariskan pada mereka. Tanah Palestin tu sebenarnya Allah nak waris pada mereka. Tapi sebabkan mereka ni tak mau pergi berjihad, ada ayat yang sebut bermula pada surah Al-Ma'idah ni, ayat 20 lebih. Kami haramkan bumi ini kepada kamu. Allah kata kami haramkan bumi Palestin kepada kamu. Itu ayat yang clear, jelas. Itu adalah tanah haram Israel. Tak boleh. Asalnya Allah Ta'ala nak bagi mereka. Kalau mereka pergi patuh perintah Allah, tapi disebabkan mereka pengecut, mereka tak mau ikut kata Nabi mereka, kami haramkan. Allah kata kami haramkan bumi Palestin ni. Dan Allah Ta'ala memberikan azab kepada mereka ni. Mereka sesat selama 40 tahun di padang pasir, yang mana keluasan pada pasir tu, kata ulama, tak lebih daripada 32 km persegi, tak luas. Tapi mereka sesat selama 40 tahun. 40 tahun sesat, tak jumpa jalan keluar. Pergi sana, pergi sini, pergi terus kan lama, tak ada. 40 tahun duduk beranak pinak kat situ. Macam mana nak makan? Tak jumpa kat padang pasir nak makan. Allah bagi rezeki, ma'idatun minas sama. Ini nikmat yang Allah tak beri. Mana ada gitu? Kalau dapat 40 tahun rezeki ni, saat ni tak payah kerja lah. Kan? 40 tahun tak payah kerja, hari-hari ada makan. Kan? Kita ni kerja ni, cari rezeki kan? Cari rezeki kan? Habis duit kita ni, beli makanan lah. Kan? Hari-hari makan kan? Mereka dah ada tempoh dalam fasa ditimpa azab, Allah beri makan, beri pula minum. Satu nikmat. Dan kan Nabi Musa tu pukul batu terkeluar 12 matahari ya. Kenapa 12 matahari? Setengah ulama fasir kata sebab orang Yahudi ni mempunyai 12 puak. Mereka saling bergaduh antara mereka. Sama mereka pun mereka bergaduh, ada 12 puak. Lepas tu ada 12 matahari. Beri pula air, beri pula makan. Manna wassalwa lagi ya, burung merpati, madu lagi, bagi hari-hari. Itu pun komplain. Ada ayat Bani Israel komplain, hari-hari makan ni jemu. Padahal tu mereka tengah ditimpa azab sebenarnya. Orang yang duduk dalam penjara, awak dah lah buat salah, dah duduk penjara, lepas tu komplain, hari-hari makan ni. Awak tak sedar kalau dalam penjara kan? Ini bukan makanan dalam penjara. Ini makanan yang Allah bagi di syurga 40 tahun. So ini antaranya Allah sebut maksud nikmat adalah inilah nikmat. Setengah ulama fasir kata ada 8 nikmat yang Allah beri kepada Bani Israel yang tak ada pada kaum lain. Antaranya Allah pernah hidupkan orang yang degil antara mereka. Allah hidupkan. Mana ada peluang umat Nabi Muhammad ni yang mati Allah hidupkan? Ada tak? Zaman sahabat ada tak? Sahabat mati ni Allah hidupkan? Ada tak? Tak ada. Memang tak ada. Tapi umat Nabi Musa ada. Yang mana mereka bermunajat sama-sama dengan Nabi. Umat Nabi Musa ni dekat kaki bukit Tursina tu ada kira-kira 70,000. Nabi Musa kata siapa nak ikut aku naik terima wahyu Taurat. Jadi setiap 1,000 Nabi Musa kata ambil yang paling soleh di kalangan kalian, ikut jadi satu wakil, maka 70 orang ikut naik atas. Dia ikut naik atas, itu yang paling soleh kan? Mereka tanya, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Hai Musa, kami takkan beriman kepada kamu sehingga kami melihat Tuhan secara live. Ini jahat. Walaupun itu yang paling soleh sebenarnya. Jadi Allah jadi murka
Lalu Allah mematikan mereka dengan dipanahkan peti. Kemudian Nabi Musa doa, Nabi Musa menangis doa, ya Allah. Nabi terkejut, Nabi Musa. Apa aku nak buat ni, aku balik ke kaki gunung nanti. Nanti orang kata aku bunuh mereka pula. Dah mereka ni degil dengan aku balik ke kaki gunung nanti mereka kata aku, mana ketua kami? Habis aku nak jawab apa? Allah hidup ke pula? 70 orang. Itu nikmat, antara nikmat yang Allah berikan. Allah pernah hidupkan ketua-ketua Bani Israel ini, yang mana mereka telah mati Allah hidupkan. Antara nikmatnya, Allah selamatkan mereka daripada kecaman Fir'aun, daripada siksaan Fir'aun. Fir'aun ni, dia telah bermimpi bahawasanya akan lahir satu orang budak lelaki daripada keturunan Bani Israel yang akan mengancam kerajaan dia. Dia tanya pawang dia kata memang akan ada satu orang anak lelaki daripada Bani Israel ni akan lahir, akan mengancam kerajaan kau. Jadi dia perintahkan supaya semua anak lelaki daripada Bani Israel ini disembelih, dibunuh. Tapi dia tak biarkan Nabi Musa itu selamat. Nabi Musa itu selamat, bahkan dipelihara dalam istana Fir'aun. Jadi memang banyak, dan Fir'aun ni memang tak bagi can lama Bani Israel. Dia jadi hamba abdi betul. Dia kata dia percaya mimpi dia tu, Bani Israel akan mengancam dia. Dia jadikan Bani Israel macam hamba abdi. Betul yang buat piramid tu semua dia arah Bani Israel yang buat. Mana Bani Israel ni orang hebat, bangsa hebat juga. Sampai mencipta satu binaan yang hebat. Di antara satu binaan dia dipanggil sebagai binaan 7 benda ajaib di dunia. Umat terdahulu bina binaan yang sangat dahsyatnya. Sebab tu ada peluang tuan-tuan, adik-adik pergilah berjalan. Tapi dia berapa hobi lah jalan, tengok tempat-tempat yang ajaib di dunia. Tamadun-tamadun terdahulu, bagaimana orang dulu pun dah hebat sebenarnya. Mereka boleh bina binaan yang tepat ukuran dia. Mereka boleh bina dekat gunung tu, mereka boleh ukir bangunan-bangunan. Wayanhituna al-jibal. Itu sebut bangsa-bangsa yang tamadun hebat. Tapi bila mereka tak sembah Allah, Allah musnahkan mereka. Maknanya orang bijak macam mana pun, tapi kalau dia tak disuruh dengan panduan wahyu, bijak kita ni tidak diredai oleh Allah. Allah akan timpakan bencana. Banyak bijak pandai sekalipun profesor apa semua pun, tapi tak boleh membawa kepada memuji kebesaran Allah, tak taat pada Allah. Allah boleh murka. Lepas kita pasal-pasal yang macam-macam kena COVID, banjir, kita kena muhasabah diri kita. Mungkin dosa banyak dosa banyak. Mungkin kita bijak pandai, tapi kita tak muhasabah diri kita. Kita jauh hubungan dengan Tuhan, zikir kurang, Quran tak ke mana, lebih kepada duniawi. Tengoklah orang masjid datang berapa kerat. Kalau majlis-majlis hiburan yang ramai lagi, tapi majlis-majlis mengingati Allah, cerita tentang ayat-ayat Allah, apa orang yang sudi mendengarnya. Bahkan di akhirat nanti semua akan dihambat di hadapan Allah. Ainal mafar ila rabbika yawma idzin mustaqar. Kamu nak lari ke mana? Kepada Tuhan kamu lah kamu akan dihambat. Nanti esok ramai-ramai semua menghadap Tuhan juga. Tapi hari yang penuh ujian, cabaran ni, berapa ramai yang hadir ke majlis-majlis terkenal Allah. Ramai yang lupakan Allah. Jadi Allah jadikan ujian-ujian dalam hidup kita ni sebenarnya la'allahum yatadarra'un, supaya mereka kembali tunduk kepada kami, patuh. Semusibah hikmah dia untuk menjadikan kita lebih baik, menjadikan kita lebih ingat Allah. Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Kenangkanlah nikmat yang aku telah berikan kamu. Maksudnya nikmat yang datang kepada Allah. Sampai ada satu ayat yang Allah sebut, inni faddaltukum 'alal 'alamin.
Aku yang melebihkan kamu wahai Bani Israel daripada kaum yang lain. Maksud lebihkan tu 8 benda tadi lah. 8 benda yang Allah lebihkan Bani Israel lebih. Sebab mereka ni mendadak dada, mereka ni lebih. Mereka kata kami ni bangsa pilihan Tuhan. Tengoklah bangsa kami, kerana bangsa kami hebat-hebatlah, di kalangan kami banyak Nabi dan Rasul. Orang Arab pun tak banyak macam ni. Menunjukkan bangsa kami lah bangsa yang perlu menakluki dunia. Mereka menyandarkan kemuliaan tu kepada diri mereka dan tidak menyandarkan kepada Tuhan. Sebab itu kalau ada orang puji kita, kena puji kau, puji kita kan, kalau kita dapat keputusan semalam, power kau lah, kau friend lah, berapa sen kau friend. Biasa kita cakap apa? Tengoklah siapa kan. Yes, kadang kita gurau-gurau kadang tu. Kalau orang puji anak kita, tengoklah bapak dia siapa. Biasalah kita cakap macam tu kan. Kadang kita niat gurau kan, tapi kena bimbang tu sebenarnya. Kadang secara halus masuk kebongkakan dalam hati kita, takabur. Kamu bukan siapa-siapa tu. Kamu seorang dulu. Aku yang bagi jodoh, aku yang bagi anak. Kamu dulu jahil dulu. ABC pun tak tahu, aku bagi ilmu, kamu dah boleh dapat for friend. Buatlah macam mana Nabi Allah Sulaiman bila dipuji, mereka bagi dia akan mengatakan, Hazan inilah kelebihan Tuhan kepadaku. Adakah aku tak ada apa-apa, kelebihan Tuhan bagi pinjam, supaya mengingatkan kita akan nikmat-nikmat ini adalah dari Allah. Alhamdulillah. Ada orang puji kita, Alhamdulillah, ini pujian dari Allah yang bagi. Kalau Allah tak bagi, saya tak ada apa-apa. Macam tu. Jadi kita tepis-tepis benda-benda yang boleh menjadikan kita sombong, bongkar, takabur. Kita tengok bagaimana Allah perlakukan orang yang takabur, iblis. Allah kata wa kana minal kafirin. Sebab dia takabur, dia termasuk di kalangan orang yang kafirin, rendah kufur. Jadi kita kena tepis benda-benda ni. Dan kita risau penyakit Ain ni tak? Ain ni adalah satu penyakit daripada hasad mata. Kadang-kadang ataupun hasad mata ataupun pujian orang. Pujian orang puji pun tak kita alami. Orang puji kita, baju kau cantik, cantik betul lah. Tak pernah aku tengok pujian ni. Tapi tak sadar pada Allah, kita tu bangga, yalah kan. Lepas tu kita jalan tiba-tiba terkena tingkap koyak baju kita, kenal. Itu terkena ain dah. Terkena ain. Dan ain ni boleh jadi power. Ain ni bukan dah ain. Ain ni ada pandangan mata, ainun mata. Pandangan mata yang hasad, atau kalau pandangan mata manusia ni, dia bukan ada sihir, tapi kalau dia pandang dengan iri hati pun, dan kita tak puji Allah, boleh jadi kita terkena musibah. Terkena demam, terkena penyakit-penyakit pelik. Ada tak orang kena penyakit pelik? Doktor pun heran, apa penyakit ni tak tahu. Rupanya penyakit air. Kena penyakit kulit pelik kan. Pernah berlaku banyak tempat di Indonesia, di Arab Saudi pernah. Dan itu cara-cara perubatan. Antara kaedah yang di sana, orang yang memandang dia tu yang mandi dia. Ada jenis-jenis rawatan. Kalau orang yang pakar dan perubatan Islam, dia tahu lah. Ini adalah penyakit ain. Asalnya adalah tak banyak memuji Allah. Kita yang dipuji tak sebut Hazan Alhamdi Rabbi, tak sebut Alhamdulillah. Ataupun kita yang memuji pun, kita lupa puji Allah. Kadang-kadang terkena pada orang, terkena pada kita. Jadi kita kena belajar daripada surah Al-Fatihah. Allah sebut Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji-pujian kena balik pada aku. Segala puji-pujian Lillah Rabbil Alamin. Allah dah mention itu awal kita baca Fatihah. Kenapa engkau puji manusia, kau tak sadar pada Allah? Susah sangat kena puji Allah. Sebab semua benda baik, asal kita tengok Allah datang dari Allah. Kenapa susah sangat nak puji Allah? Kenapa kita ada nikmat, kita kata semua dari kita? Sombong bongkak Allah akan timpakan musibah pada kita. Dengan berbagai-bagai cara lah.
Sebab itu kita kalau ditimpa apa-apa musibah, kita kena muhasabah diri. Jangan orang kena musibah, kita kata itu bala. Kalau kita kena musibah, kita kata ini kafarah, ini adalah apa tu, Allah nak tinggikan darjat aku. Ada tak? Demam ya demam. Sebab apa demam ni? Ini Allah nak angkat darjat aku. Tapi bila orang lain demam, kau ni banyak dosa sebenarnya. Kau tengok demam. Senang ni kita cakap kan. Orang lain kena, dia banyak kena bala. Itu semua rahsia Tuhan. Itu semua rahsia Tuhan. Kita jangan ambil kerja Tuhan. Ada 1001 rahsia sebab-sebab seorang itu kena musibah. Banyak Nabi dan Rasul pun kena musibah. Apakah kerana dosa? Tidak. Untuk menjadikan mereka sabar, teguh, tabah, meningkatkan iman mereka. Kan? Jadi jangan kita ambil kerja Tuhan nak cari ini sebab apa, ini sebab apa. Muhasabah saja. Kalau kita kena, kita anggaplah kita ni banyak buat dosa. Kembalilah pada Tuhan. Ya? Kalau orang lain kena, kita anggaplah mereka ditingkatkan darjat mereka. Itu selesai masalah. Ya? Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Dan penuhilah janjimu kepadaku, nescaya aku penuhi janjiku kepadamu. Apa maksud janji ini? Apa maksud janji ini? Yang dimaksudkan janji ini, kata Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu janji yang telah aku ambil darimu untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW ketika datang kepadamu. Maka aku akan memenuhi apa yang telah aku janjikan kepadamu jika engkau membenarkan dan mengikutinya dengan melepaskan beban dan belenggu yang menjeratmu kerana dosa-dosa. Ya. Kedatangan Nabi Muhammad SAW bukan diberitakan pada baru-baru, tapi telah diberitakan semenjak daripada zaman Nabi Adam. Bila Allah ceritakan Nabi Adam, Allah bila nanti Nabi Adam menjadi Nabi dan Rasul, Allah beritahu akhir zaman nanti akan ada satu orang Nabi yang dipanggil Muhammad. Kamu kena bai'ah kerana kamu kena menyokong perjuangannya. Setiap Nabi dan Rasul, Nabi kata, tidak ada satu orang Nabi dan Rasul yang dilantik menjadi Nabi dan Rasul melainkan mereka kena berjanji untuk memperakui Nabi akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad SAW. Ada ayat dia berkenaan dengan ayat ini lah. Itu maksud janji. Dan dalam kitab-kitab Taurat, kitab-kitab lama dulu dah disebutkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam ayat surah Baqarah Allah Ta'ala sebut, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi Muhammad SAW ini seperti mana mereka mengenal anak-anak mereka. Mana Nabi Muhammad belum lahir lagi, telah biasa percakapan orang dulu tentang kedatangan Nabi Muhammad. Dah lama lah. Contohnya kita ni akhir zaman ni, apa yang diberitakan kepada kita benda yang akan datang? Kedatangan Imam Mahdi. Mana kita biasa sebut, orang kata Imam Mahdi apa? Bukan Nabi. Imam Mahdi adalah satu orang yang akan memimpin manusia di akhir zaman. Imam Mahdi. So kita dah biasa dengar kan daripada hadis Nabi. So bila datang Imam Mahdi, tak balik lah sebab dia kabarkan. Jadi Bani Israel ni masa zaman Nabi Musa, zaman awal dulu pun mereka telah dengar perkataan Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad ni dah biasa dengar. Dalam kitab mereka pun ada, mereka baca-baca ulang memang ada sebut. Jadi mereka mengenal Nabi Muhammad ni seperti mana mereka mengenal anak-anak mereka. Ya. Dan Allah Ta'ala telah berjanji kepada mereka ni, bila datang Nabi akhir zaman, kamu kena berbai'ah, kamu kena taat. Sehingga orang Yahudi yang awal-awal menempati bumi Madinah, nama Madinah yang lama adalah Yathrib. Kenapa bumi Madinah ni ada orang Yahudi?
Sebab orang Yahudi dah memang yakin bahawa Nabi akhir zaman akan datang ke tempat. Jadi mereka telah diami Yasrib tu dah lama dah, semata-mata nak menunggu Nabi akhir zaman. Dalam satu hadis menceritakan bagaimana Aus dan Khazraj yang duduk di Yasrib ni, mereka telah berperang berpuluh-puluh tahun dengan orang Yahudi. Ketika mana mereka masih kafir, orang Aus dan Khazraj, orang Ansar ni, masih sebelum memeluk Islam, mereka berperang dengan orang Yahudi ni. Setiap kali orang Yahudi nak tewas, mereka akan kata, wahai kafir, si kafir, tunggulah nanti Nabi akhir zaman akan datang di tempat ini nanti, dan kami akan berpihak pada Nabi itu dan akan membunuh kamu, mengalahkan kamu. Lalu orang Ansar ni kata, yang mereka kata kami kafir ni, kami dah perlu Islam. Mereka yang kata nak janji nak ikut kamu tu, mereka pula yang kufur. Tengok, maksudnya mereka tak mematuhi, tak memenuhi janji mereka yang mereka dah janji nak mentaati perintah Allah dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi kerana kesombongan dan ketakaburan mereka ini, ta'asub dengan bangsa mereka dan melihat Nabi akhir zaman tidak menanti di kalangan bangsa mereka Yahudi, mereka sombong dan mereka takabur. Dan sebab itulah Allah sebut mereka ini tidak memenuhi janji. Allah kata wa'aufu bi'ahdi, penuhilah janji, dan mereka tidak penuhi. Apa penuhi janji itu? Mereka dah janji nak mentaati Nabi Muhammad SAW, tapi mereka tidak mentaatinya. Dan kalau mereka mentaati perintah Allah SWT, Allah kata ufi bi'ahdikum, aku akan memenuhi janji. Allah akan masukkan mereka dalam syurga. Ya, Allah Ta'ala akan memasukkan seorang yang taat kepada perintah Allah dalam syurga. Itu janji Allah. Inna Allah la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan memungkiri janji. Ya, wa iyaya farhabun, Allah ingatkan, hanya kepadaku lah kamu harus tunduk. Kamu jangan tunduk kepada nafsu kamu, jangan tunduk kepada keegoan kamu, tapi kamu kena buang keegoan kamu. Wa iyaya farhabun, tapi kepada Tuhan kamu kena tunduk, walaupun kamu kena korbankan ego kamu. Itulah sepatutnya kita kena muhasabah daripada ayat ini. Ayat ini mengajar kita bahawasanya apa keinginan kita, nafsu kita itu tidaklah penting, melainkan apa yang Allah Ta'ala perintah kepada kita untuk mengikutinya. Ya? Nabi sebut dalam satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bihi. Tidak sempurna iman kamu sehinggalah hawa nafsunya mengikuti apa yang aku perintahkan. Kita tengok nafsu kita suruh menyuruh pada apa. Kalau nafsu kita ni, apa yang kita suka ni, benda yang Nabi suruh, tanda kita ada iman. Tapi apa yang kita suka ni sentiasa bercanggah dengan apa yang Nabi cakap, maksudnya susah lah kita ni. Kita kena banyak lagi mujahadah untuk buat amal soleh. InsyaAllah adik-adik tuan yang dirahmati Allah, kita akan sambung ayat ke-41 seterusnya. Mudah-mudahan Allah berkati masa yang kita infakkan beberapa ketika ini. Pada itu saja kongsian yang kita dapat kongsikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.